Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. Semalam kita berkumpul untuk usul tafsir, hari ini kita berkumpul untuk Fiqh Muyassar, kitab yang kita berhenti lama. PKP tak PKP, last sekali sambung balik, berhenti balik, sambung balik, berhenti balik. Alhamdulillah ada yang tandakan kat mana kita berhenti, jadi kita ingat balik lah. Alhamdulillah. Baik, dan semua Allah berkati Baitul Salam, kerana apa walaupun dalam keadaan payah parking dan tempat mencabar untuk sampai, ramai juga sampai. Alhamdulillah kan. Ada tempat kadang-kadang parking luas pun orang tak datang. Allahualam, ni masalah agihan Allah Taala kepada manusia kan, iqbal datangnya manusia atau tak sukanya manusia, ni kerja kita, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cubalah buat apa-apa, bagi makan ke untuk orang datang, tapi kalau tak adalah. Baik, alhamdulillah kali terakhir kita bincangkan itu, kita sebenarnya dalam bahagian berkenaan dengan masalah imamah, keimaman, masalah solat berjemaah, dan kita ambil perbahasan kita panjang dah sebenarnya dalam tajuk keimaman ni. Dia bermula dengan dengan tajuk pertama itu, siapakah paling layak untuk menjadi imam. Recap balik siapa paling layak untuk menjadi imam. Dan kita nyatakan bahawa Nabi SAW letakkan berkenaan dengan aqra', kan, paling elok bacaan. Dan semua zaman Nabi dahulu, aqra'uhum li kitabillah ni ahfazuhum, sebenarnya paling kuat, paling hafal. Macam berlaku pada Amr bin Salamah ketika dia jadi imam pada kaum dia, satu kampung. Umur dia 5 tahun atau 6 tahun saja, pasal dia paling kuat hafalan dan paling dia jadi tak ada timbul masalah salah baca tu. Kita orang Melayu, kita Islam, kita ni mungkin kita hafal, tapi hafalan kita mungkin salah lagi. Ada pun orang Arab, bila diorang belajar baca Quran tu, belajar hafal sekaligus dengan pembetulan bacaan serentak. Dia bukan hafal bodoh-bodoh tu, aku dah mau pandaikan, tak ada. Kita hafal je, bodoh-bodoh tak apa. Dia tak ada, bodoh-bodoh tak ada. Baik, kemudian kita bincangkan tentang fakih tentang sunnah. Kemudian paling awal masuk Islam atau paling awal hijrah. Okey, awal hijrah, kemudian awal Islam, kemudian paling tua umur. Kita berdasar pada hadis Nabi, pecahan dia macam tu. Okey, kemudian siapa yang tak dibenarkan jadi imam, contoh imam wanita kat atas lelaki, kita bincangkan itu. Bagaimana yang berlaku sebahagian kumpulan liberal gunakan alasan kata ialah sama hak lelaki dan wanita, dibuat oleh Aminah Wadud daripada UIA dulu, buat benda berkenaan, tapi kita terangkan masalah berkenaan dengan tak jadi. Kemudian imam orang yang berhadas, dan padanya ada najis, kemudian imam orang yang tak boleh membaca, ummi, tak boleh membaca Al-Quran. Paling kurang masalah Fatihah lah, Fatihah kita bincangkan. Kemudian imam orang yang fasik atau mubtadi', ini ada bincang panjang lebar itu, dan bincangkan berkenaan dengan masalah mubtadi' tadi, kalau sekiranya bid'ah dia mengkafirkan ataupun tidak. Kita bincang tajuk tu. Kalau bid'ah dia mengkafirkan, sampai contoh macam dia buat benda kesyirikan dan sebagainya, perbuahan, maka tak boleh kita jadikan dia imam. Kita bincangkan. Kemudian imam untuk orang yang lemah daripada rukuk dan sujud, atau berdiri dan duduk lah, maka tak sah pada orang yang berupaya. Tapi benda ni ada penjelasan tambahan kita kata itu, sebab Nabi SAW pada ketika baginda sakit, pernah baginda menjadi imam kepada semua orang. Duduk, Nabi duduk, Abu Bakar berdiri sebelah Nabi, dan orang ramai ikut Abu Bakar. Mana Nabi duduk, sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk, kemudian Abu Bakar berdiri sebelah Nabi. So dia tengok Nabi pergerakan, dia nampak. So orang ramai follow Abu Bakar. Dia nampak Nabi, mana imam tu dia macam 2 lapis lah. Abu Bakar pandu pada Nabi, orang ramai pandu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So dekat situ tak timbul tajuk masalah ni, masalah tak layak ataupun tak boleh. Boleh dengan masalah tadi lah, keadaan macam Nabi SAW dahulu. Okey, kemudian dimakruhkan keimaman, kita bincang juga berkenaan dengan orang yang banyak salah bacaan. Ini ada juga jumpa dahulu.
Tapi dah meninggal lah orang tu. Tapi tak apalah, kalau tuan tak kenal saya boleh cerita lah. Dia baca lagu dia sedap. Orang dengar dia baca tu, Masya Allah kan. Tapi semua mat dia salah. Benda tak pada mat dia pergi mat kan. Benda yang tak dengung dia dengungkan. Bila kita tegur, dia kata tak ada. Guru pensyarah dia kata boleh. Dia masalah. Okay. Kemudian orang yang kalau dia imamkan kaum tapi orang ramai tak suka dia. Ini pun sama, banyak orang kat Malaysia jadi kes ni. Orang ramai tak suka dia jadi imam, tapi dia nak jadi imam juga. Wallahualam kan, seronok ke? Tak tahu. Okay. Dan barang siapa yang tersembunyi sebahagian huruf dan tak fasih, tu kenapa siapa yang nak jadi imam, nak betulkan bacaan, kelas datang untuk pembetulan bacaan macam kelas Ustaz Faiz tadi. Pembacaan bacaan, sebutan dan sebagainya. Okey. Kemudian kedudukan imam dengan makmum ni kita buat praktikal siapa yang nak tengok balik, tengok dalam kita punya Facebook Salam, kat situ ada video dia. Masalah seorang atau ramai dan lelaki dan perempuan, macam mana kedudukan dia. Okay, kita dah bincangkan. Kemudian kat sini persoalan kelima insya-Allah. Baik. Al-masalatul khamisatu, persoalan yang kelima. Ma yatahammaluhu al-imamu 'anil ma'mum. Apakah yang tanggung ia oleh imam bagi pihak makmum? Manakala dia kata kita bersolat berjemaah, apakah benda yang imam akan tanggung bagi pihak makmum? Okey. Dia kata yatahammalu al-imamu 'anil ma'mumi al-qira'ata fi salatil jahriyati. Akan menanggung imam bagi pihak makmum bacaan solat yang dalam solat yang nyaring. Ini solat subuh, maghrib, isyak. Okey. Kerana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, wa idza qara'a fa'ansitu. Bila imam baca kamu kena diam. Ni konsep dia bukan masalah ni kita faham dulu secara asas sebab ni ada tertib ketika berjemaah. Yang mana dalam hadis berkenaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritakan Nabi SAW nyatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kan? Idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir kamu pun takbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi sebut satu persatu. Wa idza kabbara faraka'a fakabbiru warka'u. Bila dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Exactly sampai habis. Kan? Dan dalam riwayat Sahih Muslim tu datang satu lafaz, lafaz ni. Wa idza qara'a fa'ansitu. Bila dia baca kamu kena diam. Tajuk ni sebenarnya amat penting dipertekankan sebab kes dia orang Malaysia kita dia pegang dengan satu hadis, yang hadis Nabi kata la solata liman yaqra bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi siapa yang tak baca dengan Fatihatil Kitab. Tapi dia tak detailkan berkenaan masalah jemaah sebab ini ada adab berjemaah. Dan bahkan bila adab berjemaah ni dilanggar, kita boleh bayangkan macam mana jemaah surau tu akan jadi. Masjid tu kan, jemaah tu akan jadi. Bila seorang tu baca Fatihah dia 30 km sejam. Imam punya kelajuan 100 km sejam. Yang seorang tu 5 km sejam. Maksud dia kelajuan bacaan dia tadi ada habis dalam 3 minit, ada habis dalam 2 minit, ada dalam satu nafas. So kalau kita bayangkan, memang ada imam yang pelik-pelik lah saya perhatikan. Bukan nak kata ni lah. Wallahualam. Macam mana dia punya cara solat tu, dia baca laju. Bukan tarawih. Bukan tarawih pun laju. Kalau tarawih laju tu kita faham jugalah kan, punya perangai nak cepat. Ni tak ada tarawih pun laju. Tak kenapa entah, jangan sampai makmum tak sempat. Makmum pula belajar pula, dia belajar hadis yang tadi, yang pertama tu je, yang berkenaan dengan masalah bila imam baca siapa tak baca Fatihah tak ada solat baginya. Dia baca itu saja. Sedangkan dalam kes berjemaah ni kita ada hukum yang lain sebenarnya. Hukum yang berlainan. Maksud hukum berlainan tadi adalah seorang makmum tu dengan imam, dia ada masalah ni, masalah bacaan dia. Kalau dia tak habis baca, adakah dia kena habiskan bacaan ataupun dia tak sempat habis baca, imam dah rukuk. Dia habiskan baca ke ataupun dia ikut bersama imam? Ini masalah khilaf lah di kalangan para ulama berdasar pada dua hadis tadi. Kan kalau kita ikut hadis berjemaah tadi, Nabi kata imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia takbir, kamu takbir. Dan bila takbir dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Memang untuk supaya kesatuan lah. Pasal kita sebut balik, kalau semua orang ikut dia punya pace masing-masing, alamatnya jemaah tu je macam funfair punya kuda lah. Seorang naik, seorang turun, seorang, faham? Kuda funfair. Kan dia naik turun kan, ni naik, ni turun, ni naik, ni turun. So, jadi hilang kesepakatan jemaah tersebut. Memang bahkan sebenarnya kalau kita baca dalam forum-forum mazhab pun, in the end, walaupun macam satu macam mazhab Syafi'i dia benarkan untuk makmum tadi boleh bercanggah dengan imam dalam 3 rukun besar. Maksud dia baca
Imam rukuk, 1. I'tidal, 2. Sujud dia kena rukuk. Kalau dia tak rukuk, solat dia batal. Batal ni kena faham, solat dia batal. Bukannya solat dia tak sempurna. Batal sebab kita canggah imam. Pasal imam dijadikan untuk diikuti. Pegang hadis yang tadi tu, tak boleh kita langgar imam punya pergerakan. Arti kata lain, dia takbir, kita takbir. Ini adab berjemaah. Yang berbeza kalau kita bincang dengan adab orang solat bersendirian. Dan maka sebenarnya kalau orang yang solat bersendirian tu sendiri pun, kan kalau ikutkan kepada hadis riwayat Imam Nasa'i, bila seorang lelaki tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kan aku tak boleh dapat apa-apa dari Quran. Kan Nabi sudah disebut subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Kan cukup untuk dia solat dia seluruhnya. Maksudnya dia boleh bersebut itu dan gantikan Fatihah dia. So basically kalau kita faham kat sini, masalah ni adalah masalah yang rumit lah. Sebab orang Islam kita di Malaysia ni, bila time dia pegang satu hadis tadi, dia lupa hadis yang ini, yang kita baca ni, dia akan tegak. Imam dah rukuk, dia tegak lagi. Imam dah sujud, dia tegak lagi. Dia tegak panjang. Kami biasa tengok lah benda-benda ni kalau waktu kami belajar kat Yaman dulu. Pelajar baru datang, baru sampai daripada Malaysia, perangai dia macam tu. Lama sikit dia belajar, baru dia faham, dia akan follow imam. Bila imam rukuk, dia rukuk. Walaupun bacaan dia tak habis. Ini masalah ni. Cuma okey, walikaulihi, dan kerana sabda baginda SAW, man kan lahu imam fa qiraatuhu lahu qiraah. Barang siapa yang ada imam, baginya ada imam, maka bacaan imam tu untuknya adalah sebagai bacaan. Cuma hadis ni dipercanggahkan, Syekh Albani hasankan. Sebab para ulama dhaifkan hadis ni. Cuma ini hadis ni menyebutkan kalau bacaan imam tadi dah cukup untuk menggantikan kita. Kat sini kalau kita tengok dalam furuk mazhab, dalam cabang-cabang mazhab, dia timbul tajuk masalah masbuk betul dengan masbuk muwafiq. Saya ingat dulu waktu time kita bincang tajuk apa benda tu, ada orang tanya soalan ni. Bukan sini, tempat lain kot. Putrajaya kot. Saya tak ingat siapa yang tanya. Pakcik tua dekat Putrajaya. Okey. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, saya ni masbuk ke masbuk muwafiq? Okey, dia orang define cerita dia. Kalau siapa-siapa sampai imam rukuk dah, terus dia terjun Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, dia masbuk. Maka orang ni sebenarnya ikut kepada hadis Nabi SAW, sempat rukuk bersama imam, Fatihah tak baca pun tak apa. Faham Dia sempat rukuk dengan imam, Fatihah dia tak baca pun tak apa. Tapi kalau dia sempat berdiri, datang-datang imam tengah berdiri, dia pun Allahu Akbar, berdiri juga. Maka dekat sini dia kata masbuk muwafiq. Maksudnya dia kena habiskan Fatihah. Ini furuk mazhab. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan tadi, time terjun terus rukuk, aci pula. Tak payah baca pun. Time yang ini dia define. Walaupun sebenarnya kepada hadis Nabi SAW, memang yang kena pegang hadis yang Nabi kata tiada solat bagi siapa tak baca Fatihah. Benda tersebut kita kena asingkan sikit dalam kes masalah berjemaah. Ini adab jemaah. Pasal kita bincang bab solat berjemaah. So once kita buat undang-undang sendiri, maka semua orang akan jadi naik. Yang ni turun, yang ni sujud, yang ni rukuk, yang ni doa lama dalam sujud, tak bangun-bangun, imam dah beri salam masih sujud lagi. Ingatkan nak mati dah, rupanya tengah sujud. Kan? Banyak orang mati dalam sujud kan. Wajib. Tertidur pun ada. Tak, pasal ini basic kena faham tau. Pasal anda dalam berjemaah tak boleh buat perangai macam tu. Bahkan ketika pergerakan pun tak boleh, yang bawah tu lah, mendahului imam. Arti kata lain, bila imam dah sebut, ini adab lah kita tengok kat masjid surau kan. Siapa-siapa yang belajar sunnah, pergi tempat yang orang ikut sunnah, dia akan faham. Bila imam takbir Allahu Akbar, barulah dia turun Allahu Akbar. Dia bukan je dia terjun sekali. Baru pop terjun. Tiba-tiba lah sujud sahwi ke? Bukan, sujud qiraah, sujud tilawah. Biasa orang kita kena lah. Dia yang perempuan biasa kena. Dia ketika dia jarang pergi masjid pagi Jumaat. Orang lelaki kajian pergi masjid pagi Jumaat. So ada bacaan sujud sejadah. Orang Malaysia akan sentiasa buat. Kan? Tak buat dia macam boleh ke? Aci ke kan? Macam tak aci solat pula. Okay, jadi nak jadi cerita, banyak orang perempuan akan tersasul time tu. Dia tak tahu kat mana nak bacaan sujud sajadah tu, dia tak tahu bila. Walaupun dia cakap dah, kita pesan nanti ni camp umrah lah. Nanti kebetulan sekali tu memang imam buat. Imam Masjid Haram buat. Saya cakap malam tu, saya kata pada orang, saya kata nanti kadang-kadang saya kata imam Masjid Haram akan buat sujud sejadah pada pagi Jumaat. Kalau imam baca sekian, kata jangan terus terjun. Kalau dia sujud, ikut sujud. Tapi banyak lah lepas-lepas balik ketika sarapan pagi, alah ustaz tadi, ustaz ingatkan imam tu dah terus rukuk. Saya rukuk lah, tengok dia terjun sujud. Ini biasa terjadilah.
untuk orang perempuan. Orang lelaki alhamdulillah kan, rajin pergi masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Itu contohlah nak fahamkan. Sebab kes dia macam kes tadi lah mendahului. Jadi orang kita banyak tak tahu adab berjemaah. Kat situ dia akan hilang. Tapi macam kes ni, kes yang kita sebut ni kan, memang bacaan imam untuk makmum tu memang bacaan dia. Tapi kat sini ada juga separuh orang, separuh para ulama membezakan sirriyah dengan jahriyah. Dia kata fa amma fi sirriyati. Adapun ketika solat sirriyah, solat yang memang baca perlahan, yang ini ketika solat zuhur dan asar. Zuhur dan asar, fa innal imama la yatahammalu qira'atal fatihati anil makmum. Maka sebenarnya imam tidak menanggung bacaan Fatihah bagi pihak makmum. Saya ulang balik, pendapat ini berdasar kepada hadis yang tadilah. Cuma masalah dia, kalau kita tanya soalan, kita soal balik, kalau dalam solat sirriyah imam rukuk, kita datang masuk, kita rukuk, dapat tak satu rakaat? Kita dapat. Sebenarnya hukum dia sama aja. Dalam bab berjemaah sebenarnya tak ada masalah kat situ. Cuma setiap makmum tadi kenalah memperbaiki kedudukan bacaan dia. Mana dia kena belajar untuk mengelokkan bacaan. Permulaan Islam memang tak pandai, tak apa, ikut jemaah, ikut imam. Tapi lepas dah lama ikut imam kan, kita kena belajar betulkan bacaan kita sampai betul. Dan cuma masalah adab berjemaah tetap kena follow lah. Dia kata imam rukuk, kita rukuk. Hatta kalau kita punya bacaan tak habis pun rukuk aje. Pasal itu adab ketika berjemaah. Adapun ketika berseorangan, ya betul. Maka kalau kita tak baca Fatihah, maka tak sah solat kita. Adapun ketika mana berjemaah dalam keadaan imam laju, kita follow imam juga, kita ada dalil. Kita ada dalil. Nabi kata idza kabbara faraka'a fakabbiru warka'u. Nabi tak kata kau habiskan dulu bacaan kau. Nabi tak cakap itu. Sebenarnya Nabi tak cakap, dan kita boleh follow terus ikut imam untuk rukuk. Ini adab berjemaah. Ya, jangan sekali-kali langgar lah. Kan? Kalau tidak nanti kesian tengok kat masjid banyak macam tu. Yang apa, sujud-sujud tak orang bangun. Yep. Kalau dia tambah satu rakaat bersama imam, dia dapat solat dah. Dia akan dikatakan macam Nabi kata kan, pada orang yang apa buat luar dia betul, apa, dia tak menepati sunnah lah. Dapat pahala insya-Allah. Tersilap. Orang buat tersilap dalam kes solat tadi, macam kes orang yang ada kes seorang lelaki, dua orang lelaki keluar, kemudian dia orang tak ada air. Ini nak fahamkan keserupaan hukum dia. Okey, seorang bila jumpa air, dia tak solat balik. Pasal dia solat pakai tayamum. Seorang lagi dapat air, dia terus wuduk, dia solat kali kedua. Nabi kata pada lelaki yang tak solat balik, asabtas sunnah, engkau menepati sunnah. Dan seorang lagi pula, Nabi kata laka ajru misluha, untuk engkau ada pahala seumpamanya. So basically kalau kita faham itu, tersilap, insya-Allah Taala akan beri pahala lah. Tapi jangan diulang lah. Tak perlu diulang perbuatan tersebut. Maksudnya kalau kita sempat rukuk dengan imam, tak payah tambah satu rakaat lagi. Sebab Nabi dah kata man adraka mal imam rukuk kan, faqad adraka solah. Bagi siapa sempat rukuk bersama imam, maka dia sempat solat. Dia dapat rakaat tersebut. Hatta kalau Jumaat, dia dapat Jumaat. Dia dapat Jumaat. Kalau dia sempat rukuk. Kalau dia tak sempat rukuk bersama imam, walau satu rakaat tadi, dia kena solat 4 rakaat. Datang-datang imam bangkit daripada rukuk kedua. Solat rakaat kedua punya rukuk. Dia takbir, follow lah sampai sujud dan sebagainya. Bangun, dia 4 rakaat. Tapi kalau dia sempat rukuk bersama imam, dikira dia telah sempat solat Jumaat. Itu basic lah. Tapi memang bukan itu cara dia. Memang apa, para sahabat Nabi SAW terima itu. Tapi kalau mungkin abang kata benda tu pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, pendapat dia rakaatan tu maksud dia satu rakaat sempurna. Bagi Imam Bukhari rahimahullah, dia anggap bahawa kalau orang tersebut tak dapat Al-Fatihah bersama imam, maka tak cukup satu rakaat. Dia kena tambah satu rakaat. Mungkin itu je lah yang sering berlaku, yang terjadi. Tapi jumhur para ulama tak. Semua pegang dengan sempat rukuk saja telah dapat rakaat berkenaan. Tak perlu baca ataupun ulang Fatihah. Mungkin was-was kot. Sebahagian orang was-was. Tapi mungkin dia beramal dengan Imam Abu Bukhari, wallahu alam. Kalau dia berpegang dengan Bukhari kan, maksud rakaatan tu dia faham dengan satu rakaat sempurna. Tapi majoriti para ulama faham dengan satu rakaatan tadi dapat rukuk bersama imam. Yang memang kisah sahabat yang terkejut apa, rukuk daripada pintu Abu Bakar Rata. Hadis Abu Bakar Rata kan, Nabi solat Allah Akbar, dia daripada pintu tu dia dah rukuk. Nabi rukuk, dia rukuk kat situ. Kemudian dia masuk dalam saf, bergerak perlahan-lahan sampai masuk saf. Lepas tu Nabi kata pada dia, zarakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi kata semua Allah tambahkan engkau kesungguhan, jangan berulang lagi. Jangan ulang lagi. Dan Nabi tak kata solat dia batal. Kalau batal, Nabi cakap batal lah. Basically itu yang kita faham. Itu dalil yang dipakai tentang masalah apa,
social distancing dalam solat sebenarnya. Antara dalil dipakai pasal dia takbir dekat pintu. So dia bukan dalam saf. Itu tajuk asal dia. Baik. Al-mas'alatu sadisatu, persoalan ke-6. Ini termasuk dengan adab masalah apa? Adab masalah menjadi berjamaah. Musabaqatul imam, mendahului imam. La yajuzu lil ma'mumi musabaqata imamuhu. Musabaqatu imamihi. Tidak harus untuk seorang makmum, seseorang makmum tu mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tanaqid salatuhu. Barang siapa bertakbiratul ihram sebelum imam dia, maka tidaklah terjadi, tidak terhasil solatnya. Basically solat dia tak sah. Sebab dia kata ikut imam kan. Lepas tu imam tak takbir, dia takbir siap Allahu akbar. Takbiratul ihram kan. Dia sungguh sangat takut terlepas kan. Okey. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Dengan syarat dia adalah dia datangkan takbiratul ihram tu selepas imamnya dan telah terlepas dia akan perkara berkenaan. Dia kata idza kabbara fakabbiru. Nanti bawah kita baca. Wal ma'mumi, dan wajib ke atas makmum an yashra'a fil af'alis salati ba'da imamihi, untuk mulakan perbuatan-perbuatan solat sesudah imamnya. Mana after imam selesai baru buat. Hatta para sahabat dahulu bila Nabi sujud, dah betul sujud baru orang sujud. Bukan Nabi je kita terjun dah. Bukan apa sakit pinggang. Kan orang kita sakit pinggang kan, tunggu imam lama sangat kan. Tidak tak terjun. Imam nak saya ingat sekali tu ada orang dia kata kalau pergi Mekah ni kan, solat dia lama pula kan. Imam dia kan dia kata Wahabi ni sujud lama, rukuk lama. dia lama tau. Dia punya main game. Memang itu adab dia. Adab solat sebenarnya macam tu. Tak boleh kita cepat-cepat. Take your time kan, ambil masa. Sebab kita pergerakan solat tu, kita bayangkan diri kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya kita bukan mencuri cepat-cepat kelang kabut. Kan, take your time. Kan pelik kalau dia kata orang tu kata nak cepat-cepat tak apa, tinggalkan surah. Itu tak kena. Tidak berpadanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab solat ini bukan kita nak gupur-gapah. Kita tenang kan. Bahkan mungkin ada setengah para ulama mengatakan bila Nabi tegur, bab kita bincang rukun dahulu, tentang seorang orang yang solat dia rosak tu, musii'us salah tu, Nabi tegur dia sebab dia tak ada tamakninah. Ada setengah para ulama kata sebab Nabi sebut dia dengan Nabi kata sumarka hatta tatma'inna raki'an, rukuk sampai kau tenang rukuk, Nabi kata. Mana Nabi sebut kepada dia berulang-ulang tajuk tadi pasal tamakninah tu, Nabi tekankan pada dia. Mungkin kerana dia solat macam patuk-patuk. Macam patuk-patuk ayam. Kan, patuk gagak. Istilah yang gunakan patuk gagak. Okey. Jadi dia kata kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah jadikan imam itu untuk diikuti, diimamkan dengannya. Kita letak imam untuk kita ikuti. Okey. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir kamu pun takbir. Wa idza raka'a farka'u. Bila dia rukuk kamu kena. Ini tajuk dia tadi. Kita sebut. Kalau kita kata suruh orang tu habiskan Fatihah dengan kelajuan 30 atau 5 km sejam kan, dia punya kelajuan alhamdulillahi rabbil iman dah terkejun dah. Faham tak? Bayangkan apa jadi. Sebab tu masalah berjemaah ni tadi ada satu disiplin yang lain. Kita tak nafikan masalah Fatihah itu mesti, tapi masalah sekarang ni kalau dia berjemaah, kita boleh pula kata dengan dia suruh habiskan. Maka memang sebenarnya dan furuk mazhab Syafi'i pun kita ikna sebagainya. Dia kata last sekali, dia kata boleh langgar 3 rukun sebagainya. Last sekali kalau tak juga kena ikut juga imam. In the end, akhirnya dia kata kena ikut imam juga. Walaupun lepas dia kata bolehlah, tangguhlah dan sebagainya, 3 rukun besar, hujung-hujung dia kata follow imam. Sebab ni arahan Nabi. Dia takbir dia rukuk, kamu takbir kamu rukuk. Sebab kalau tidak nanti dia akan jadi satu benda tak boleh dibayangkan. Saya kata kuda funfair ayat saya kan. Memang jadi itulah. Semua orang dengan pace masing-masing. Imam dah bagi salam, tak salam juga. Semua orang duduk gitu tegak, baring. Bayang apa jadi? Ada bau sujud. Pasal boleh 3 rukun besar. Imam dah tasyahud kan. Duduk, dia baru turun sujud. Apa jadi? Ini benda yang kena faham betul-betul. Banyak orang tak tahu disiplin berkenaan masalah solat berjemaah dengan solat bersendirian. Kita bukan pisahkan dengan tanpa dalil. Kita pisahkan dengan dalil. Sebab dalam ibadat berjemaah ni tadi dia ada perbezaan.
Termasuk masalah kes bacaan tadilah. Kalau orang terbaca gagap sekalipun, kan, dia tak ada masalah. Macam kes saya ingat dulu time ada satu surau dekat Kota Damansara. Saya tegur lah diorang. So diorang tak bagi budak-budak masuk dalam masjid surau kan, ikut follow solat. Alasan dia budak buat bising dan sebagainya. Jadi diorang bertekak dengan saya mula waktu saya ajar kitab ni lah. Lepas tu diorang cakap, dia kata saya kata masalah apa budak tak masuk. Oh, dia kata budak-budak ni apa putuskan soft. Saya kata tiang pun ada putus soft tu. Lepas tu budak ni baca, pakcik-pakcik gagap pun ramai. Ni pakcik-pakcik yang tu ada. Semua betul bacaan ke? Budak-budak ni, kan budak-budak ni pandai baca, saya kata. Kenapa nak ni? Orang munafik Nabi tak halau daripada soft. Nak halau budak ni kenapa? Jadi alhamdulillah lepas cakap tu kan, diorang berhenti halau budak-budak. So budak solat lah. Tapi benda tu dilihat lepas beberapa bulan. Beberapa bulan baru nampak kesan dia. Sebab apa tahu? Budak-budak tu jadi attentif solat, masuk dalam soft tengah-tengah orang dewasa kan. Jadi diam, elok. Jadi ada sekali tu lepas habis solat, ada orang bukan jemaah situ datang solat kan. Dia tegur saya, baguslah budak-budak sini solat elok je. Lepas solat menompat lah. Lepas solat lari keluar kan. Tapi time solat senyap. Dia jaga pasal dah terbiasa duduk diam tengah-tengah orang dewasa kan. Dia okey lah. Tapi kadang macam kes masalah ni timbul kan. Orang Islam kita ni, dia adalah keluarkan tajuk bacaan tak betul lah. Ini dia nak buang juga budak daripada soft. Kalau belakang imam tu kita akan bincang lah. Lepas ni ada bincang masalah belakang imam, siapa lebih layak belakang imam. Pasal orang yang mungkin menggantikan imam, kalau imam terbatal, orang tu kita ada pilihan. Tapi ada pun masalah budak tu dia keluar dari soft, tak pernah ada sebenarnya. Tak pernah ada. Wallahualam, mungkin dia orang salah baca hadis tadi, maksud lain, dia faham lain. Dia kita baca hadis tu. Baik. Okay, dia kata wa idza raka'a farka'u. Bila imam rukuk, maka kamu rukuk. Sengaja datang wa idza kabbara farka'a fakabbiru warka'u. Bila imam takbir, imam rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Bila imam tu kata sami Allahu hamidah, faqulu, maka kamu semua katalah rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan, milik engkau lah segala pujian. Ini antara riwayat yang datang untuk mengatakan bahawa kita yang bangkit sebagai makmum akan sebut tak sebut sami Allahu hamidah dah, kita jawab. Antara riwayat yang datang. Adapun ketika berseorangan, dua-dua sekali kita sebut sami Allahu hamidah rabbana lakal hamd. Adapun kita berjemaah, maka kita akan sebut rabbana lakal hamd saja. Imam bangkit, ini dalil dia. Dalil maksud dia bila imam bangkit sami Allahu liman hamidah, kita bangkit rabbana walakal hamd. Kita bangkit makmum rabbana walakal hamd. Ini antara dalil yang memisahkan. Jika tidak pada perbuatan yang sendiri, kalau kita solat berseorangan, kita akan sebut dua-dua sekali. Okey. Wa idza sajada fasjudu. Bila dia sujud, kamu sujud. Bahasa riwayat kata wa idza kabbara fasajada fakabbiru wasjudu. So basically semua movement kita after imam. Dia takbir, dia sujud, baru kita takbir, kita sujud. Basically macam tu. Sebab tu ni kena jaga. Bab berkenaan ni kalau saya perhatikan dekat masjid-masjid kat Malaysia memang banyak. Kita boleh rasa lah kita dah soft kan. Kita tunggu, diorang dah terkejun dah. Terkejun. Sebelum daripada imam sampai ke itu, dia terkejun dah siap-siap. Ya, kadang imam pun kadang masa tak larat bangun juga pun ada juga. Allah. dia bangkit tu kan pinggang sakit. Kesian jugalah, tapi dah dia yang sanggup jadi imam. Orang Malaysia kan suka jadi imam. Kan? Memang saya pun tak suka jadi imam. Bukan tu, kita tak nak jadi imam sangat. Sebab terutama kalau ke masjid-masjid kan, kita bimbang kalau kita jadi imam kan, tak kena dengan cara diorang. Sebab mungkin kita baca panjang ke, terbaca pendek ke. Sebab ada saya tengok tu, ada satu surau dia jemput bulan Ramadan, imam daripada mana entah Syria ke datang jadi imam tarawih. Sekali imam ni baca pendek, lepas tu dia cuit saya, jemaah, ustaz, suruh imam terbaca panjang sikit. Lepas tu dia biasa baca panjang. Tapi lepas tu nak jadi cerita, dia orang imam tu baca pendek lah, mungkin takut terpanjang kepada jemaah. Ni antara adab sebenarnya Nabi sendiri SAW pernah sebut. Nabi kata man zara qauman fala ummahum. Barang siapa ziarah satu kaum, jangan jadi imam mereka. Bukan tak boleh langsung, tapi elakkan kalau boleh. Tapi elak macam kes kan, orang Malaysia kita kan tolak engkola kan setengah jam. Engkola kan. Ini masalah kita kan. Tapi siapa-siapa jadi imam, kita kata memang dia kena ada ilmu berkenaan perkara ni. Hatta ilmu untuk keluar daripada solat, kalau kita rasa nak buang air sebagainya, kena tahu. Dan makmum belakang imam pun kena tahu. Jangan nanti dia macam blur. Nak buat apa ni? Imam blur. Kata imam blur keluar ada soft kan, pergi tandas. Makmum belakang dia tu kena naik, kena take over jadi imam. Macam mana Abdul Rahman bin Auf, dia jadi imam gantikan Umar, lepas Umar kena tikam.
Kalau dia kata orang tak tahu nak buat apa, sini mat nak buat apa. Faham tak? Ini masalah dia. Okey, baik. Fa in wafaqahu fiha aw fis salami kuriha li mukhalafatihi sunnata. Dia kata, dan jika dia bersama-sama serentak dengan imam ataupun pada salam, bila salam pun serentak dengan imam, dia kata dimakruhkan. Kalau serentak dimakruhkan, dia kata, kerana menyanggahi sunnah. Sebab sunnahnya adalah imam selesai dulu baru buat. Namun walam tafsud solatuhu, tapi tak rosaklah solat dia. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fi rukn, sebab dia bersama dengan imam dalam rukun-rukun. Dan rukun tu dia bersama imam. Tapi basically still mukhalafah sunnah. Mukhalafah sunnah ni kena faham juga, ada di antaranya merosakkan ibadat dan ada yang tidak. Kalau orang tak tahu dan buat, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dan dia buat juga, ada masalah. Dia tahu, dia buat juga. Tahu sunnah dan sengaja buat. Kenapa tak ikut Nabi? Ya, saya rasa ini lebih sedap. Masalah. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. So kalau orang tu sengaja tinggalkan, hatta bukan rukun, sengaja buat benda tu sebab apa? Sebab dia suka. I like this. I like Nabi buat macam tu, saya faham Nabi buat macam tu, tapi saya rasa macam best ini, saya lebih khusyuk. Dia kata tak boleh. Masalah, ini mukhalafah sunnah. Jaga-jaga sikit. Okay. Wa in sabaqahu haruma. Jika dia mendahului imam, diharamkan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami. Nabi kata, jangan kalian mendahuluiku dengan rukuk, tidak juga dengan sujud, tidak juga dengan qiyam. Wan nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan ni dia memberikan pengertian pengharaman. Bahkan datang juga wa an Abi Hurairah daripada anhu marfu'an sir marfu' Nabi sabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami, adakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam, ayyuhawillahu ra'sahu ra'sa himarin, bahawa Allah akan tukar kepala dia kepada himar, ke keldai. Tak bimbang ke? Allah tanya tak bimbang. Nabi kata tak bimbang ke? Ini menunjukkan bahawa benda itu haram dan bahkan berdosa, dan boleh dia ada hukuman pula di sisi Allah Subhanahu Taala. Basically bila kita tahu benda itu haram, bila ada hukuman disebut siksaan ataupun balasan di atas kesalahan berkenaan, itu dosa. Itu jelas dia adalah berdosa. Baik. Okey, baik. Al-mas'alatu sabi'atu, persoalan ketujuh. Ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jama'ati. Hukum-hukum yang berasing-asing, yang bermacam-macam lah, yang berbagai-bagai dalam keimaman dan juga jemaah. Okey. Wa min al-ahkamil muta'alliqati bil imamati wal jama'ati ghairu ma taqaddama. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan keimaman dan jemaah, selain apa yang telah kita terangkan tentang imam, tentang masalah siapa layak jadi imam, tentang masalah kedudukan imam dengan makmum, ke masalah tadilah yang kita bincangkan, tak mendahului sebagainya, ada lain. Dia kata pertama, ada selain daripada itu, selain apa yang telah berlalu. Pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha. Saya takut kan, benda ni sebenarnya terjemahan lari tu yang dihalau budak-budak. Ulul ahlam ni bukan maksud dia yang telah bermimpi. Ulul ahlam ni maksud dia ada kelembutan, tidak keras, tidak kasar. Sebab didekatkan orang yang mempunyai kelembutan. Wan nuha, dan juga ada akal. Ada kelembutan dan ada akal, dekat dengan imam. Maksudnya imam tu belakang dia masih orang-orang macam ni. Whoever belakang dia. Bahkan kalau kita ikut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Ubay bin Ka'ab, dia siap tengok siapa belakang dia, tak kenal, dia halau. Dia bukan budak Orang tu macam dia tengok tak kenal lagi, tapi bagi pada orang yang dia kenal. Sebab dia kata ni didekatkan orang tu dengan imam. Okey. Fayaqdumu ulul fadli, fayuqaddamu ulul fadli, maka dikedepankan orang yang punya kelebihan, wal aqli, akal, wal hilmi, kelembutan, wal anati, sifat tidak tergesa-gesa. Sebab basically macam ni, dalam kes jadi imam ni kita memang perasan ada orang yang dia keras. Dia kata kalau malas, so dia makmum saya. Dia macam tu, dia macam aku nak baca panjang, korang tak nak ikut, lantak kau. Dia ada orang macam tu. Sedangkan kalau ikut kepada, ini pasal kes jadi kan, bila Muaz bin Jabal kan dia buat perangai. Waktu mula Nabi lantik dia jadi imam satu kampung, dia solat dengan Nabi Isyak, dah lah lewat Isyak akhir. Habis solat dekat sini, dia pergi imam kat situ pula. Ni mungkin ada tajuk kalau orang tanya, bukan nak masalah, solat berjemaah berulang kali. Kalau kita dah solat kat rumah kita, lepas tu orang solat kat sini, solat sekali.
Solat sekali. Tadi kita nampak seorang. Siapa entah. Dia kata, kau tak solat ke? Dia solat dah. Pasal bila kita dah solat, ada jemaah solat, kita follow sekali. Itu terbaik yang kita biarkan. Terutama kalau sekiranya dalam surau dan juga masjid. Dan kita duduk lepak, gulik. Kenapa dah solat? Sebab Nabi pernah jumpa orang, dah solat, datang dia jauh. Nabi nampak dia duduk. Nabi kata, Muslim. Nabi kata, Muslim. Dah solat? Dia tak solat ke? Dia kata, dah solat tadi. Nabi kata, bangun. Jadikan ini sunat. Mana tadi fardu, ini sunat. Bersama jemaah. So basically kita jangan kosongkan. Pasal kalau kita solat sunat yang biasa dengan solat sunat berjemaah dengan jemaah yang ada, itu lebih baik. Kadang-kadang kita pun kita tengok kawan kita seorang datang solat seorang, kita temankan dia. Ini antara antara sunnah yang banyak kita tinggalkan. Kita datang dah solat dah. Aku solat, aku dah solat. Dia actually kita patut temankan dia. Sebenarnya. Ala kulihat, okay. Jadi Mu'adz bin Jabal dia solat dengan Nabi SAW dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi kampung tu, dia solat jadi imam pula. Okay. Jemaah di sana. Tapi cerita kelakar dia baca Al-Baqarah. Dia baca Al-Baqarah kan. Ini nak fahamkan masalah ulul ahlam ni. Yang ada kelembutan kan. Ada akal, ada kelembutan. Bukan maksud Mu'adz bin Jabal tak ada. Maksud dia mungkin semangat. Semangat kan. Dia nak orang ramai dapat pahala banyak, berdiri lama. Dia bantai baca Al-Baqarah. Dah lah orang datang lewat, dia orang tunggu dia sampai-sampai dia baca Al-Baqarah. Kan bila ada seorang lelaki tu solat-solat sendiri lari. Sebab dia nak kena jaga jaga unta bagi minum, bagi makan tengah malam. So dia ada giliran dia. So dia takut kalau dia solat dengan Mu'adz dan tak sempat nak uruskan. Maka bila orang cerita lelaki ni pergi tinggalkan solat berjemaah dengan Mu'adz dengan Mu'adz kan. Kamu Mu'adz. Okey. Jadi dia kata munafik. Mu'adz kata munafik. Lelaki tu jumpa Nabi ngadu. Bagi tahu apa yang jadi. Maka Nabi panggil. Nabi kata, afattanun anta ya Mu'adz. Kau ni tukang tester orang ke, wahai Mu'adz? Dan kenapa tak baca surah Al-Lail? Nabi suruh dia baca surah pendek-pendek. Yang pasal jemaah tadi tunggu dia dah lambat. Kemudian maksud dia kalau ikut kita kan, patut jemaah tu bersyukurlah ada orang nak baca Al-Baqarah. Kan orang tu sanggup baca Al-Baqarah, patut bersyukur. Tapi kat sini yang tajuk masalah kelembutan. Mana kita dengan orang yang mungkin baru, kita mungkin kalau kita ulang Quran, kita boleh ulung. Boleh apa, baca 8 rakaat malam tu, tarawih tu kita buat 1 juzuk. Boleh buat, kita boleh buat. Yang hafal boleh buat. Tapi orang yang tak hafal macam kita, tak boleh buat. So kalau kita tak ada kelembutan dalam jadi imam dia, jenuh. Itu maksud ulul ahlam tu. Saya takut macam kes ulul ahlam ni, ada orang ingat baca ulul ahlam tu mimpi. Yep. Apa? Okay lah. Yep. Terus. Solat lagi. Bahkan digalakkan pasal kalau kita duduk dalam masjid tu lagi, azan berkumandang, jangan lari. Tu problem dia, adab kita bila azan berkumandang dekat masjid, tadi kita dalam, jangan lari. Tak bukan. Kes tadi lah yang Nabi cakap pada orang lelaki tadi. Nabi kata Muslim ke? Dia kata Muslim. Tak solat. Dia kata dah solat tadi. Sebiji macam kes ni. Lepas tu Nabi kata bangun. Kan? Jadikan ini sunat. Pasal dalam adab kita dalam masjid tadi sepatutnya kita macam tu. Walaupun kita kata benda berkenaan tidak wajib. Tapi kalau Nabi suruh macam tu, kita follow lah. Yep. Itu yang saya sebut tadi kisah Mu'adz tadi. Mu'adz jadi imam. Dia duduk dengan Nabi jadi makmum. Dia pergi kampung tu jadi imam. Ataupun kisah yang Nabi duduk, ada sahabat datang solat sendirian. Bukan sunat. Bukan fardu kot jadi imam. Al-Baqarah dia bantai. Bantai Al-Baqarah. Cuma Nabi bagi tegur. Nabi kata afattanun anta ya Mu'adz. Kau tukang tester orang ke wahai Mu'adz? Kau test orang ke? So basically dekat sini masalah ulul ahlam ni, kita nak cakap terus terang, maksudnya memang ada orang tu dia macam kalau malas tak payah pergi. Dia macam syadid, tegas. Mungkin dia larat kena mungkin dia larat, mungkin kita larat baca panjang, orang lain tak larat nak berdiri. So kita kena ada kelembutan. Sebab tu kat sini digalakkan, didekatkan orang yang ada kelembutan dan juga ada akal kepada imam. Didahulukan mereka kelebihan, ada akal, kelembutan dan tidak gopoh gapah khalfa imam, di belakang imam.
Wa qariban minhu, dekat dengan imam. Kenapa? Kerana dalam sabda baginda SAW, liyalini minkum, hendaklah duduk belakang aku. Hendaklah duduk di belakangku. Dari kalangan kalian ni, ulul ahlami wan nuha. Orang yang mempunyai kelembutan dan juga orang yang punya akal. Ni yang mungkin saya takut terjemahan lari. Ulul ahlam ni yang dah mimpi. Dah balik dia tu. Waktu macam mana? Oh tak, di sini basically sini. Kalau dia kata dia solat sendirian, kalau memang dia bukan orang yang baca Quran elok, kita lah jadi imam dia. Macam Muaz tadi. Muaz bin Jabal kan dia jadi imam kampung tersebut. Sebab dia guru Quran. Bila guru Quran pergi sempat tu, dia lebih utama. Tapi kalau dia kata orang tu dah solat, kita follow belakang dia lah. Kita ikut je untuk supaya dapat pahala jemaah. Ini antara sunnah yang Nabi kata bersedekah kita pada orang berkenaan. Kalau kita pun panggil apa, ada kelapangan. Jangan biarkan orang tu bersendirian macam tu. Maka saya tengok benda ni orang Arab buat. Saya ingatkan jemaah kita, jemaah umrah kita masuk lewat lepas isyak. Lepas tu kita pun solat lah. Isyak kan, sebelum nak masuk start tawaf, nak tawaf sa'i, kita masuk dulu, kita solat. Ada orang Arab ikut follow sekali. Allahu Akbar. Kita memang pakai ihram, diorang tak pakai ihram, pakai jubah biasa, solat sebelah kita. Diorang teman kan. Diorang nampak afdaliyah tadi. Yang mana kita kata di antara sunnah yang kita tinggalkan. Ni kalau kita sunnah yang tinggalkan ni, macam balik rumah, katakan isteri tak solat lagi. Meh, abang solat sekali. Ini tidak, tak solat lagi. Pergi solat. Kita baring. Itu tak kena lah. Basically, kalau kita boleh buat perangai tadi, itu yang terbaik. Itu yang terbaik sebenarnya. Faham Okay. Okay. Yup. Itu yang saya cerita tentang kisah Muaz tadi. Muaz kan dia kasar. Dia syadid. Maksud dia tegas. Maksud dia, aku baca Al-Baqarah, aku kena follow. Aku imam Nabi lantik. Contohnya kan. Jadi kadang-kadang dia tak ada consideration. Tak ada ambil berat sangat tentang jemaah belakang. Sebab base dia macam ni. Kenapa? Nanti disebutkan. Sebab kalau imam batal, yang akan ke depan dia. Kalau orang tu ada kelembutan, dia akan perlahan-perlahan, dia akan relax, tak ada menyebabkan jemaah jadi susah hati kalau dia naik. Katakan imam terbatal, di belakang tu jenis baca panjang. Makmum, alamak. Imam lari kan. Kita pun alamak dia pula kan. Habislah. Dia pun baca Al-Baqarah. Ni masalah juga. Itu ulul ahlam tadi, maksudnya dia punya kelembutan. Okay. Dia kata apa? Okay, wan nuha ada akal. Nuha tu akal Thumma alladhi yalunahum, kemudian orang di belakang mereka. Thumma alladhi yalunahum, kemudian orang di belakang mereka. Maksudnya base dia yang dekat dengan imam mesti orang macam ni. Yang tahu hukum, yang ada kelembutan, yang tak keras pada orang ramai, yang tak tegas sangat sampai menyebabkan nanti orang ramai susah hati kalau dia duduk belakang. Jadi orang-orang macam ni yang kena dekat dengan imam. Cuma saya kata mungkin terjemahan salah pada masyarakat Melayu kita di Malaysia. Ulul ahlam tu dia ingat dah mimpi. So budak tak balik lagi tak boleh duduk dalam saf, dia kata. Pasal kalau kan sebab zaman Nabi dahulu Amr bin Salamah kita sebut tadi kan. Dia jadi imam satu kampung umur 6 tahun. Bahkan ketika jadi imam tu, diorang terpaksa buat baju baru untuk dia. Baju asal yang dia pakai tu, kalau dia rokok terselak. Dia kecil kan. Jadi dia membuatkan baju. Dia kata tak ada benda aku lebih gembira lepas selain daripada Islam, lepas berbanding dengan baju yang buat untuk aku. Dia terselak aurat. Dia budak kan. Jadi imam satu kampung. So tak timbul tajuk lah sebenarnya. Kalau dia attentif, tak main-main, tak tolak-tolak orang, then dia layaklah duduk situ. Terutama kalau dia kata dia hafal Quran banyak. Dia lebih layak banding pakcik-pakcik yang gagap tadi. Pakcik-pakcik marah lah kan. So datang kelas. Malas datang kelas kan. Okay. Datang kelas tak mau. Lepas tu nak duduk belakang imam. Itu masalah dia. Duduk belakang imam tadi, dia adalah kelebihan. Sebab anda bertanggungjawab kalau apa-apa jadi kat imam tu, awak kena ke depan. Bukan orang lain. Okey. Wal hikmatu fi dzalika disebut. Dan hikmah pada perkara itu, kenapa kita letakkan orang macam ni kat belakang imam? Ayakhudhu anil imam. Pertama, orang-orang tu kena ambil pengetahuan daripada imam. So bila dia dekat dengan imam, nanti akan datang dia yang akan ajar orang lain apa yang imam buat. Macam para sahabat lah yang solat dekat Nabi, dia cerita apa yang Nabi buat, macam mana Nabi solat. Dia attentif. Dia attentif kepada perbuatan imam tadi. So apa perbuatan imam tadi akan pindah pada dia orang pula.
Ambil daripada imam. Kemudian wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ihtaja ila dhalika. Dan dia bukakan ke atas imam tadi dalam bacaan. Kalau perlu imam kepada itu. Imam perlukan kepada, macam disangkut, dia orang kena betulkan tolong imam. Ni problem lagi lah tadi kan. Nak duduk belakang imam tapi Quran tak hafal banyak. Imam baca-baca, imam sangkut, awak diam kat belakang. Tak boleh juga. Dekat Malaysia je tu keadaan biasa. Dia kalau dekat Yaman tak berani jadi imam. Satu soft tegur. Bergema masjid. Sebab pakcik-pakcik sana, pakcik-pakcik dekat Yaman kan, tua-tua tu, dia orang masa kosong dia orang baca Quran dekat masjid. Kita jumpa lepas subuh dia baca Quran sampai dah sarapan pagi punya masa. Lepas tu dia balik rumah pakai sarapan. Kemudian dia datang balik pukul 9 baca Quran sampai zuhur. Quran besar tu kan. Dah buka silap baca Quran. So kalau duduk belakang orang macam ni, duduk belakang kita, biarpun dia tak ada sijil tahfiz pun, memang dia akan tegur kita. Tersasul je, dia cakap. So, gema satu masjid. Bergema satu masjid ni, gemuruh ke darah kita tau. Kena tegur satu masjid. Ketah. Saya ingat apa Ustaz Farid Uqbah, dia datang Malaysia, dia cerita pengalaman. Pernah sekali diorang ada ijtimak syabab dekat Jakarta. Lepas tu imam tu dia jadi imam lah kan. Mana dia tolak Ustaz Farid Uqbah, apa bagi dia imam yang datang sini bagi jadi imam. Tengah-tengah kan. Dia terbaca kuat. Dia ramai solat zuhur terbaca kuat. Alhamdulillah, dia macam tu kan. Jadi orang subhanallah bergema. Lepas tu kan time rukuk tiba-tiba dengar innallaha ma'as sabirin. dia apa? Dah kacau bilau dah. Kena tegur ramai. Jangan. Seorang tegur tak apa. Ala kita pun kalau jadi imam, seorang tegur kita pun macam lepas ni kan makmum tengok aku macam mana. Kita kan macam tu. Bayangkan satu soft tegur. So kalau sebaiknya yang belakang imam tadi tu dia bersiap sedia untuk itu. Dan ini tadi tajuk kes bacaan, saya perasan tau. Kalau kita imam baca, kita baca, memang masalah. Kita boleh nak dengar imam baca, kita baca Fatihah kita. Lepas tu imam baca takut sangkut, masalah. Saya pernah kena sekali dekat area rumah saya tinggal tu, apartment. So jadi ada imam dia orang panggil jadi imam tarawih. Saya masalah sikit imam ni. Pasal apa? Time dia baca, kita lepas dia baca dia baca Al-Fatihah, radhalin amin kan. Kita kata mula kita ambil ikut mazhab yang kata kena baca juga. Tengah-tengah baca Fatihah dia start baca surah. Lepas tu dia sangkut. Dia sangkut, kita hafal tapi kita tak ingat kat mana dia berhenti tadi. Last sekali kita tak tumpu baca, kita tak tumpu baca dia. So Al-Fatihah awak pun gagau, surah dia pun awak tak tahu dia baca apa. Sebab tu memang yang Nabi kata bila imam baca kamu diam tu sangat penting sebenarnya. Terutama bila kita solat berjemaah, dan kalau kita memang imam tu lari bacaan dia, kita nak tolong, kita kena attentif pada bacaan imam. Kalau tidak, kita baca, imam baca, dan sekali kita bergagau, dia gagau. Bagus. Semua senyap lama. Kata Allahu Akbar. Ada imam pun Allahu Akbar kan? Atau baca qul Allah tu rukuk. Okey. Jadi faham dia kata idza saja ila zalika wa yastakhlifu minhum man syaa, dan imam yastakhlifu minhum, imam akan ambil gantian daripada mereka, daripada belakang dia tadi, siapa dia kendaki. Idza nabahu syai', bila berlaku pada dia satu perkara, nak pergi buang air ke sebagainya. Okey, fi solat dan solat. Ni pernah jadi kes saya sendiri pribadi. Kan, pernah sekali tu saya tak nak jadi imam kat Bukit Ramputra. Tak nak jadi imam untuk tolak jadi imam. Tak apalah. Tiba-tiba rakaat pertama okey. Rakaat ketiga tiba-tiba saya nak terkencing. So, mana boleh kan dalam hadis Nabi kan Nabi tak benarkan solat mudafin akhbathain, solat orang yang didesak atau didorong oleh dua kotoran, nak terkencing atau nak buang air besar, keluar. Takkan awak tak ingat Fatihah dah, awak ingat macam mana kencing kan. Mana ingat dah kan. So kita adab dia, kita keluar. So saya pusing belakang, saya ambil mikrofon saya klipkan dekat orang belakang saya. Lepas tu saya keluar je. Keluar so kita anda. Lepas tu datang balik, alhamdulillah abang tu dia faham. Lepas tu lepas solat saya tanya, first time ke? Ada tak? Ada tu ada ustaz lain buat macam ni juga. Pasal dia nak pergilah tinggal. Dia kena tahu. Kan dia tak tahu macam kan dia dah klip kan, imam klip mikrofon, tu imam belah. Tak, bukan. Nanti dia diam, nak buat apa? Ini pernah jadi kes kan. Saya cerita dekat abang ipar saya, dia cerita dalam askar. Diorang waktu time tu imam tak ada. Kan dia ada surau kecil, imam tak ada. Jadi orang pun duduk ramai-ramai kan. Biasa imam ada, okeylah. Imam tak ada, engkau lah, tertolaklah seorang ke depan. Dia kat mana solat lah.
Tahu dia? Jadi imam. Dia pun Allahu Akbar. Zuhur bukan maghrib, bukan isyak, bukan subuh. Zuhur. Lama. Tiba dia pusing. Aku tak boleh lah. Dia pusing, aku tak boleh lah. Jadi kawan-kawan kata, okey dah. Okay. Semua solat sendiri-sendiri. Last kali semua solat sendiri. Serius, ni kisah benar. Abang Ipah dia cerita. Kalau dia tipu lah. Dia pakai buat bom. Dia cerita kisah ni, kisah yang berlaku waktu time dia kerja dulu. Pasal memang tak ada persiapan untuk jadi imam. Itu sebab orang nak jadi imam kena ada ilmu. Macam mana dia nak keluar daripada solat. Siapa nak tarik dari belakang. Dan dari belakang imam pun, jangan beria nak di belakang imam. Tapi belakang siapa? Sudais. Sudais ni imam Masjidil Haram. Duduk belakang. Jangan kan. Nanti apa-apa jadi daripada imam tu kan. Awak kena ke depan tau. Itu berlaku pada Abdurrahman bin Auf. Bila mana Umar ditikam pada solat subuh kan. 23 tahun 23 Hijrah. Ditikam Umar. Ketika tu dia duduk belakang Umar. So dia yang sibuk tangkap dululah. Ini mungkin tajuk pergerakan dan solat yang dibenarkan. Dia yang tebarkan kain dia untuk tangkap Abu Luluh Al-Majusi. Diorang bukan duduk diam ni tau. Dan diorang tak bercakap. Orang ramai kat belakang, subhanallah, subhanallah. Apa jadi kat depan seorang pun tak tahu. Yang belakang ni. Dari depan tu berapa orang kena tikam lagi. Tapi lelaki tu bila dia rasa dia kena tangkap, dia pun bunuh diri. Dia ke tepi kan mayat dia. Kemudian Abdul bin Auf terus sambung solat. Dia tak ada kata, okey tuan-tuan batalkan solat je. Tak ada. Solat diteruskan. Solat diteruskan. Ini benda yang kena faham. Apa boleh, apa tak boleh. Orang pingsan ke, orang jatuh ke, kan? Orang curi beg tangan ke. Tengok saja ke? Kan tengok orang tu buat lari beg tangan. Tahu sembelit ke apa, nak keluar tak boleh, cakap tak boleh. Kan? Dia basic dia ada dalam solat. Dia pergerakan dibenarkan. Tapi banyak orang tak belajar tajuk ni. Dia belajar berkenaan rukun solat sekian, pergerakan dibenarkan apa dia. Itu di antara contoh yang kena faham. So kalau anda kata tak diketahui, dan orang ketinggal. Kalau yang tikam Umar tu, semua tengok je. Nak buat apa? Kita tak ada, orang tak ada nak buat apa, orang kejar lelaki tu. Cuma orang tak bercakap je. Tidak bercakap. Itu saja. Sebab yang memang Nabi sebut dalam hadis baginda, la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar. Tak boleh ada dalam solat dia sesuatu dari kata-kata manusia. Pergerakan ada yang dibenarkan. Kata-kata tak boleh. Kata-kata tak boleh. Kata batal. Jadi diorang kena faham macam mana nak keluar kan. Tapi macam saya tengok pengalaman situ, yang abang tu alhamdulillah kita klipkan mikrofon kat dia, kita keluar, dia terus sambung. Dia faham apa patut dibuat. Alhamdulillah. Kalau tidak, mula gagau. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Ketar, peluh-peluh, titik. Orang ramai pun tunggu. Nak buat apa ni? Buat apa ni? Testing. Dengar tak? Kena faham ini bahaya dia. Sebab tu kenapa siapa belakang imam tadi tu dipilih. Sebab tu yang saya ceritakan Ubay bin Ka'ab, dia halak, dia tengok ni kan, dia pandang belakang dia. Dia suruh orang tu ke tepi. Bukan budak. Sebab dia letakkan orang yang dia biasa, yang dia tahu akan boleh ganti dia kalau apa jadi. Itu maksud sebenar. Yang bila diletakkan orang belakang imam. Tapi kita AJK masjid ni kadang atau surau, tak nak cakap kan, dia kan malu lah. Okay. Ya, dia orang tak layak lah untuk ganti kan. Jadi kadang-kadang dia tak sedar diri, marah orang, tapi tak tahu pun. Bukan ni tak ada surau kan? Tak ada, bukan sini, tempat lain. Wait. Okay. Dia kata, okay, kedua di antara perkara lain perkara lain yang sepatutnya dilihat di sini adalah al-hirsu ala safil awwali. Dan kita berjemaah ni kita kena bersungguh-sungguh untuk saf yang pertama. Yustahabu lil ma'mumin ayataqaddamu ila safil awwali. Digalakkan untuk para makmum supaya mara kepada saf yang pertama. Wa yahrusu alaihi, dan mereka kena bersungguh-sungguh ke atas saf pertama. Wa yahdharu minat ta'akhuri, dan mereka kena berjaga-jaga daripada asyik terlewat, duduk belakang sentiasa. Tapi kita masyarakat Islam kita Malaysia ni bab ni masalah sikit kan. Ya awak depan lah, tak apa, sila. Dia ada benda kita boleh depankan orang sebelum kita. Contoh macam bab kena giliran untuk apa, masuk tandas, giliran dekat bank, giliran dekat sekian. Itu memang kita digalakkan melebihkan orang lain ke atas diri kita. Tapi bab ibadat, bab amal, kita tak boleh kedepankan orang. Kita kena buat dahulu. Kita kena dahulukan diri kita. So kita tahu pahala yang kita ada banyak mana. Kita bagi orang, kalau kita lebih, ialah kita bagi orang. Ni awak dah lah amal sikit kan, masjid jarang pergi, tiba-tiba
dapat soft pertama bagi kat orang. Banyak sangat amal ke? Yang ada separuh tu kan lari sebab apa? I tak boleh kipas ni dia lari. I tak boleh kipas ni direct lah. I rasa sakit. Dia lari. Allahuakbar. Tapi kes dia macam tu. Ini di antara perkara yang saya perhatikan banyak orang kita kurang atentif. Dia kata apa? Liqaulihi. Kenapa kita kata macam ni? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kena sabda baginda SAW. Taqaddamu fa'atimmu bi. Dia kata mara ke depan dan cukupkanlah soft tu dengan aku. Mana duduk belakang aku cukupkan. Waliyatamma bikum man ba'dakum, supaya mengikuti selepas kamu siapa datang lepas kamu. Mana orang selepas kamu datang belakang kamu. Pasal kamu dah penuh kan, diorang follow lah. Tapi kalau korang duduk kelang kabut berterabur, ni orang apa macam nak duduk mana? So bila kita penuhkan pertama, yang kedua akan datang macam tu, ketiga. Ini masalah apa? Adab. Bila kita buat satu benda, macam tu macam katakanlah macam kasut kat luar tu kan. Kalau kita semua susun, orang datang kemudian, dia nampak tak ada kasut bersepah, dia takkan tinggal kasut dia untuk bersepah. Sebab kita tauladan pada semua orang, nampak tak ada siapa. Dia pun takkan buat benda janggal. Tapi kalau kita semua tak jaga macam ni, macam soft tu lah. Tak ada semua orang sibuk ke depan, maka dia berterabur lah. Berterabur semua orang macam tak kisah, pergilah depan. Pasal keafdalan soft, kata keutamaan soft terutama untuk orang lelaki adalah paling depan, bukan paling belakang. Nabi kata apa? La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Akan berterusan satu kaum asyik terlewat sehingga Allah Taala lewatkan mereka. Lewatkan dalam hisab, lewatkan dalam perjalanan di mahsyar, semua lewat. Nak ke? Kita bimbang, kita nak cepat. Pada sudut yang lain kita buat bagi depan orang tak apalah, tapi kadang kita tengok jemaah umrah. Kita tengok orang kan, ada yang cepat dia nak sampai dulu. Dia tak nak pergi kan, nak bawa beg dia cepat-cepat nak ke depan. Biar dia lepas, bila masuk dalam lupa dia diam seorang. Itu tak seronok lah. Bab ibadat maksud dia ke depan, datang awal. Itu kita tak boleh bagi orang lain. Hatta ada seorang sahabat dahulu, dia dapat apa giliran untuk jihad, bapak dia minta pada dia suruh serah kat dia. Dia kata kalau lain di syurga aku bagi. Kan? Saya bagi. Kalau ayah nak lain di syurga, saya bagi. Tapi syurga minta maaf ya. Kan? Saya sayang ayah tapi saya takkan bagi ayah dulu. Pasal dia dapat giliran jihad, bapak dia minta giliran dia. Itu contohlah, maksud dia kita ke depan. Bab amal kita ke depan. Bab banyak bersedekah kita buat dulu. Tapi bab berkenaan masalah benda duniawi, kan, siapa sampai dulu ke sampai sekian sebagainya, siapa dapat roti Abu Tuhan bagi tadi, siapa depan kan, itu benda tak kisah. Kita ke depan kawan lain tak ada masalah. Dia bagi ithar, melebihkan orang lain ke atas diri sendiri, ithar. Itu patut diamalkan. Okay. Jadi kita bimbang kalau kita asyik ke belakang, lagi Allah Ta'ala ke belakangkan kita. Itu patut kita bimbangkan. Kalau kita sentiasa ke depan, Allah Ta'ala ke depankan kita. Itu maksud dia. Wa qauluhu, dan sabda baginda SAW, lau ya'lamun nasu ma fid nida'i wa safil awwali, kalaulah mengetahui orang ramai apa yang dalam nida, ini azan, pahala melaungkan azan. Pahala melaungkan azan. Ini kadang orang tak nak. Okay, dia tak nak. Dia macam kau lah pun rugi. Sebenarnya bila kita ada peluang untuk melakukan azan, cepat-cepatlah lakukan azan. Cuma tadi tengok pelik sikit. Muazzin dia pergi angkat sejadah sambil bergerak-gerak. Kita ni apa pasal ni? Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan tengok punya tukang azan tengah sibuk apa? Susun sejadah. Okey, dia patut tertib dia, jangan bergerak macam tu. Berdiri kan kita kata. Jadi kita bincang dulu tajuk ni. So muazzin kita atentif juga. Ketika seruan tadi dia tumpukan, memang dia melaungkan sahaja. Bukan macam main SMS Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejap tengah azan. Janganlah, tak proper. Okey. So, jadi maksud dia kalau mengetahui orang ramai apa dalam seruan, wasafil awwali, apa dalam saf pertama, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tak dapati, kalau mereka tahu apa yang pahala dalam melaungkan azan, pahala saf pertama, kemudian mereka tak dapati kecuali kena buang undi. Nak dapat tu kena buang undi. Dapat giliran macam geng-geng datang masjid untuk Jumaat kan, yang kena tak dapat nama tak keluar kan. Kalaulah orang tahu pada saf pertama tu pahala dia macam mana, azan macam mana, dan mereka tak dapati kecuali kena buang undi, lastahamu. Untuk dapatkan kena buang undi, pasti mereka akan buang undi. Macam tu sekali pahala dia, besar pahala yang ada dalam dua perkara tersebut. Okay? Amman nisa'u, adapun wanita pula. Ni jagalah perempuan kan ke depan lah, dia pergi depan Kaabah. Ni banyak juga kes. Saya bukan kenapa sebut bab umrah
Kat sana nampak, kat Malaysia untuk perempuan tak buat. Kat sana kan perempuan kadang dia nak ke depan je. Nak nampak Kaabah depan mata kan. Yang penjaga Masjidil Haram tu kan, hajar. Belakang. belakang. Kan, hajar. Ittaqillah, belakang. Kan. Yang pak cik tu pegang, jangan lari. Saya 3 seorang dua orang kan. Saya kata masalah pak cik ni kan. Di depan dia kan campur dengan lelaki. Belakang. Hajar, belakang. Dia guna kalimah bahasa belakang. Kan. Yang perempuan dia kata fa yustahabu an yakunna fi sufufil mutaakhirati. Digalakkan mereka untuk jadi pada saf-saf yang terkebelakang, tapi jangan sampai pergi pagar pula. Tengok kalau kita masuk masjid kan, ada akak-akak kat tepi pagar. Allahu akbar kan. Kenapa? Ni saf paling belakang ustaz. Itu bukanlah pula maksud dia. Dalam ruang solat tadi dia more towards belakang. Dan zaman sekarang kita ada memang khaskan tempat wanita, dan tempat itulah tu maksud dia. Tempat tu, tempat yang mana ada confined space tu, itu tempat dia solat. Bukan, yep. Sah. Dia sebenarnya masalah ikut imam ni, bahkan dinukilkan oleh Imam Nawawi ijma' bahawa asalkan orang tahu imam buat apa, imam tu buat apa, di antara dia dengan imam tu ada di sungai pun tak apa. Kita ada kes masalah ni tau. Kalau kita pergi Mekah, orang kita macam boleh ke? Kan barisan soft tu kan dia letak sampai dalam pasar raya. Bahkan Zamzam Tower tu kan, sebenarnya dalam masjid, dalam bilik-bilik pun diletakkan mikrofon. Imam solat kat situ, boleh solat kat dalam bilik. Jadi orang masalah kat sini. Ada yang kata pasal bangunan tu tadi, bangunan masjid. So wakaf Malik Abdul Aziz, dia bagi pada masjid. So itu sebahagian bangunan masjid. Ada kata tak ada masalah. Tapi basic dia sebenarnya, bila kita tengok balik tajuk ni, Imam Nawawi sendiri rahimahullah nukilkan ijma' dia kata. Alasan pasal sebab Nabi dahulu solat dalam rumah. Para sahabat nampak bayang-bayang dia orang solat dalam masjid. Mana dia bukan imam dalam masjid tau. Imam dalam rumah. Sahabat dalam masjid. Nabi dalam rumah. Ada bayang-bayang dia. Diorang nampak kelibat Nabi je. Diorang pun solat dekat dalam masjid. Solat dia sama lah masa dia berimam. Tajuk dia asal dia adalah berimam. Orang tu tak boleh nak bezakan di antara solat fardu atau sunat. Balik pada asal, kerana ia adalah solat berimam. Boleh tak kita ikut imam? Tajuk asal dia. Sebab tu dalam para ulama bahaskan, kalau imam dan telaga, makmum kat atas telaga, kan, ikut imam atas menara, makmum kat bawah, tak ada masalah. Tu basic dia, as long as kita tahu imam buat apa. Sebenarnya selagi kita tahu imam buat apa, dan kita boleh follow. Pasal kita ikut imam ni dengan dua, lihat atau dengar, atau dua-dua sekali. Kalau kita dalam masjid, kita nampak imam, kita dengar imam. Kita dapat dua-dua sekali. Kalau tidak, kita dengar imam tapi tak nampak dia. Lepas tu perempuan ke macam dia duduk belakang kan tak nampak pun imam buat apa. Dia tengok makmum depan dia. Tapi kalau dia kata terhalang ke dan sebagainya, kan macam sekarang ada penghadang, sah, solat sah. Tak timbul tajuk bangunan masjid atau tidak sebenarnya. Walau bersendirian masalah. Sebab lafaz bersendirian tu ada masalah. Sebab kes dia macam ni. Nabi sebut, la yusalliyanna ahadakum khalfas safi munfaridan. Jangan solat seorang kamu di belakang saf secara bersendirian. Para ulama bahaskan, adakah batal atau tidak. Kes di sini, kalau masjid-masjid biasa kan, pakcik-pakcik yang kadang ada beg kencing sebagainya, nak masuk dalam ruang masjid payah. Tapi dia nak berjemaah juga. Dia boleh berjemaah dekat tepi masjid sebenarnya. Dengan sebab yang munasabah lah. Sebab munasabah dia dibenarkan. Adapun kalau tak ada sebab sengaja, tak boleh. Saya ingat dekat surau bukan Mujahidin kalau dekat Wang Utama tu belakang sikit tu ada satu surau tepi jalan tu. Kalau kita Wang Utama, kita datang bukan daripada Taman Tun, kita daripada sini. Kat tepi tu ada satu masjid ke surau. Dekat masjid atau surau tu ada satu orang. Diorang kata dia gila isim. Allahualam kan. Tapi cerita dia dulu, satu masa dulu, orang perempuan kalau masuk tandas dengar dia baca Quran kat belakang tandas. Jadi bila saya datang masjid tu kan, diorang cerita, saya kata nampak dia. Kita semua dah berdiri kat soft, dia pergi belakang pintu. Dia duduk kat tepi pintu, yang soft belakang sekali dia takbir situ. Dia pakai headphone, kan, macam tu, kemudian dia solat situ. Sekali saya pergi tu, saya tengok, saya tanya jemaah kata, dia macam tu sikit ustaz. Ada masalah. Dia, kepala dia gitu sikit. Ikut tarikat, jadi gila. Wallahualam kan. Tapi memang pun, mana ada gila isim Wahabi? Ada gila Wahabi gila isim? Mana ada? Yang gila isim ni, geng tarikat je. Jadi gila. Zikir sampai gila. Mana ada Wahabi gila?
Kan? Tak ada, ada? Tak ada kan? Ikut tarekat jadi gila bersepah. Kan? Jadi gila isim. So jadi dia kan, lepas tu kali kedua saya buat daurah apa, saya nampak dia, saya panggil dia. Dia buat macam tu kat saya. Habis solat saya nak cari, dia hilang. Dia bukan wali. Dia memang orang tempatan. Dia bukan wali bukan wali. Orang tempatan kenal dia. Dia anak salah seorang jemaah situ. Dia ada masalah sikit otak dia. Tapi time solat tu memang sengaja belakang. Itu tak boleh lah. Macam kes tadi kan masalah halangan. Kalau kita ada 2 orang, then settle lah. Ada 2 orang, then tak ada masalah. Tak ada halangan di situ. Perempuan boleh lah. Perempuan memang boleh lah. Perempuan tu ikut kan. Dia memang boleh. Dia tak diwajibkan untuk berada macam tu. Hatta Aisyah radhiyallahu anha, kali ikut kan, sering berlaku macam tu lah kepada dia. Dia tak datuk masuk dalam masjid, tapi dia akan solat di rumah ikut Nabi SAW daripada masjid. So basically ini asas yang kena faham masalah jemaah ni tadi kan. Asal kita tahu imam buat apa, sebenarnya boleh buat. Yang orang kita katakan bersolat luar masjid kan, kat pagar, yes, sah. Yep. Imam TV tak edit. Kecuali imam TV tadi dalam bangunan yang sama. Ataupun memang kita kata live. Sebab kalau dia kata kita tengok imam TV, Astro lambat tau. Dia pergi straight, dia pergi satellite, patah balik. Kan? Dia patah balik, dia pergi tembak satellite dulu, lepas tu datang balik kat bumi. Tak dan lah. Kalau kita dekat imam tu dalam masjid, kita kat luar ni, macam Masjidil Haram kan. Kalau kita nak jalan kat imam, memang kita tak sampai lagi. Kita dengan imam mungkin 200 meter. Mungkin 500 meter, ketua hari Jumaat. Kalau hari Jumaat ketika tunaikan haji kan. Memang kalau awak datang lewat, tak pergi pukul 9 pagi, tak boleh masuk. Masjid Haram tu, Masjid Haram, tak boleh masuk. Awak datanglah duduk mana pun. Datang pukul 9, selepas pukul 9. Tak ada pintu anda boleh masuk. Okey, jadi diorang akan bersusun daripada situ sampailah ke, kan, ni Zamzam Tower, ni Hilton, sampai ke situ. Tapi mikrofon masjid sampai ke situ. So imam cakap apa kat sana, tapi kalau kita kejar, dah habis dah. Allah, sampai dah habis dah. Habis solat dah. Tapi jarak kita dengan imam tu jauh. Tapi kita memang live imam tu kat situ. Tak apalah. Ni kalau imam pakai Astro tak jadi. Ya Allahu Akbar. Kan dia masa tak sama. Kan? Memang lewat pun. Tapi kalau dalam memang kita berada live, imam tu depan kita ada television. Ni terutama macam kes dekat Jepun. Masjid dia tak boleh nak buka besar kan. Jadi dia orang buat bertingkat. So imam kat tingkat atas. Lepas tu makmum second tingkat, third tingkat perempuan. So dia orang ada screen kat situ. So dia orang tahu lah imam buat apa kat atas. So basically solat tu sah. Kan? Solat tu sah. Itu asas dia. Cuma walaupun ada separuh orang kata itu boleh kot kalau dia kata masjid. Tapi kes tadi kita kata tak ada timbul tajuk masalah tu. Masalah imam berada tempat lain, kita tempat lain tadi. Memang para ulama macam Imam Nawawi kata nukil ijma'. Dia kata sah. Yang datang kita dia keluarlah jarak kena 500 kaki lah, kurang daripada sekian lah, kurang inilah, kena udara bercantum lah. Udara bercantum. Udara bercantum lah ini yang saya sebut tadi, udara bercantum. Kalau udara tutup tak boleh dia kata. Alasan itu tak ada dalil. Yang kata kena udara tu bercantum. Kalau macam ni kan, kalau tak ada ruang atas tu tak sah. Itu udara bercantum tu semua idea. Idea filosofi, bukannya idea daripada dalil. Atas dalil tak ada masalah. Imam belakang dinding, awak dalam dinding, tak ada masalah. Yang penting awak tahu imam buat apa. Faham cuma sekarang ni dah boleh masuk masjid, masuklah. Kan? Sibuk belakang pagar juga. Allahu Akbar kan. Tu masalah jugalah kan. Tak vaksin. Tapi masalahnya tak vaksin pun tak datang masjid tengok. Dia bising dia. Dia geng tak vaksin ni, dia cakap je. Kan, time boleh buat. Kalau dia kata betul dia cintakan sunnah, dia tak kisah mati pun kalau dia kata ambil vaksin. Betul tak? So, untuk supaya dia dapat laksanakan ibadat, apa yang, kan, ada istilah dia, ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Apa yang tak sempurna perkara wajib kecuali dengannya, ia jadi wajib. Takkan tak boleh faham macam tu. Selama ni bukan first time kita ambil vaksin pun. Memang orang pergi haji ada menekokal lah benda-benda kan. Benda tersebut sejak zaman Osmaniyah lagi. Keluar sijil vaksin tu. Sebab orang datang-datang meningitis dan sebagainya kan. Semua tu sebab itu. Sebab kerana memang benda tu lama dah jadi kes. Memang orang datang bercampur aduk daripada berbagai negara, keluar penyakit-penyakit tu datang. So basically lama dah. Memang kita nak pergi haji, kena ambil vaksin. Ambil lah. Macam tentera. Saya ingat dulu ada seorang tentera. Dia kata dia sepanjang bertugas sebagai tentera Malaysia, dia dah ambil 50 jenis vaksin. Saya kena hantar ke Angola lah, kena hantar ke Palestin lah, ke mana, ke Lubnan. Setiap kali pergi kena ambil. Untuk dia bertugas, dia tak kisah.
Memang kita yang nak menilai benda lah, nanti jadi apalah, jadi dajjal, jadi zombie lah. Dia 11 bulan kata dah 5G, 5G dah on kan? 5G. Dah on. Siapa zombie? Tak ada. Tak ada pun. Karut betul. Apa benda ngarut ni? Tak, kadang-kadang kita ni kan, macam ni lah. Macam kita pernah sebut kali-kali. Kita bimbang perancangan orang kafir. Tapi kita lupa ke Allah Ta'ala yang menguasai segala-galanya. Dia boleh rancang apa dia nak. Tapi kita takkan melepasi qadar Allah Ta'ala. Tentukan. Macam disebut dalam surah Taubah kan. Kalau orang munafik sibuk tunggu orang Islam kena macam-macam. Kalau Ta'ala suruh Nabi kata, Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, takkan menimpa kami. Takkan timpa kita. Kecuali apa yang tentukan untuk kita. Huwa maulana. Dialah Tuhan kita. Itu maksudnya kita kenal faham masalah tawakal tadi. Pelik-pelik kan. Tahu kenapa. Takut Dajjal lebih takut Allah Ta'ala. Pelik, tak faham. Sanggup mengumpat, sanggup menipu, tak pernah minta maaf. Tapi last kali sebarkan cerita pelik-pelik ni. Kalau betul nak tu, datang kan. Kita nak datang masjid, nak berjemaah, datanglah. Apa masalah dia? Ada yang tak ambil vaksin pun lintas negeri jadi. Kan, lintas kawasan, lintas daerah. Okey je. Apa masalah dia? Kenapa takut kat masjid lah? Time datang Shah Alam okey je. Tapi vaksin nak gambar lagi. Apa masalah dia? Jadi datanglah masjid. Kalau kena denda bayar je lah. Apa masalah kan? Buat macam sepanjang politik. Saya telah didenda oleh kerajaan, tolong bayarkan untuk saya. Ada je orang bayar apa? Ada di politik tu dia buat ngongek macam tu dapat 700,000 kot. Kan? Banyak kot. Orang Malaysia ni memang apa? Tahulah, suka bagi duit. Baik. Okey, jadi wanita fayastahabu an yakunna fi sufufil mutaakhirati. Digalakkan mereka pada saf-saf yang terkebelakang, terkemudian. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf orang lelaki adalah awalnya. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk dia adalah yang terkebelakangnya. The last one is actually paling buruk. Paling depan adalah baik. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang belakang dia. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling teruk dia adalah yang hadapan dia. Ni pasal kes zaman dulu. Pasal dengan tak ada tabir dan sebagainya. Kadang-kadang benda sebut masalah bila lelaki sujud dengan tak pakai seluar dalam sebagainya kan nampak bukan-bukan. Jadi perempuan ni disuruh belakang lagi. Tengok. Bahkan orang perempuan sebenarnya dalam tertib untuk berdiri dia kena lelaki dah berdiri baru berdiri. Kalau makmum yang lelaki tadi imam dah berdiri baru berdiri kan. Makmum perempuan dia kena lelaki berdiri baru berdiri. Sebab nak mengelakkan benda-benda yang tak patut dilihat, dia akan lihat. Faham kan? Okey, baik. Ketiga, di antara perkara yang disebut juga berkenaan dengan jemaah dan juga keimaman ni adalah taswiyatus sufufi wa tarasu fiha. Okey, at-tarasu fiha. Dia kata penyamaan saf dan pelurusan di antara saf tadi. Luruskan dan samakan. Wasadul furaj, dan juga mengisi akan liang-liang, ruang-ruang. Maksudnya kalau ada gap. Ini pada keadaan kalau kita sebut tadi kan, pada masalah yang ijtihad para ulama berkenaan perkara yang terjadi sekarang kerana ada penyakit sebagainya, penjarakan itu berjalan atas dasar sekarang. Macam perang lah, ketika perang dia macam ni, kita ada satu form asal ibadat. Tapi bertukar dengan keadaan. Contoh macam dalam surah Al-Baqarah kan Allah sebut berkenaan masalah solat ketika perang. Dan surah An-Nisa kan ada dua datang. Yang surah Al-Baqarah kan wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam ketakutan, maka solat dalam keadaan berjalan ataupun menunggang. Berjalan dan menunggang, solat macam mana? Ya memang Ibnu Umar ceritakan dan Ibnu Abbas ceritakan. Maksudnya dia Allahu Akbar, Subhanallah hamidah, Allahu Akbar. Dia tunduk kepala je. Tak sujud pun. Ketika pertempuran berlaku ataupun ketika peperangan, ketika musuh tak serang lagi, dalam surah Nisa ayat 101, 103 tu, kat situ ada cara solat dalam keadaan ketakutan dalam peperangan. Itu base yang kena faham. Lepas bila kita dah tenang kan, kita disuruh solat balik macam cara biasa. Itu yang kita kena faham. Jadi macam kes pada asalnya inilah yang disuruh, diperintahkan. Cuma dia tak, saya pernah kita sebut kan, tak masuk rukun, tak masuk syarat sah. Ini tak masuk rukun, tak masuk syarat sah. Okey. Dia kata wa itmamu sufufi safil awwali fal awwali. Dan dia kata dia disempurnakan saf yang pertama dan yang pertama. Apa yang awal kita penuhkan. Yustahabul imam an ya'mura bi taswiyatis sufufi, dan digalakkan untuk imam memerintahkan
penyamaan saf, wasaddil furaj, dan juga pengisian liang-liang, luang-luang atau liang-liang yang di antara makmum. Qabla dukhul fi solat, sebelum mula solat. Kalau dekat apa Masjid Lama Sana'a tu dia ada seorang imam tu makmum apa bila dah di iqamat tu dia tak start solat lagi, dia bawa kayu sebatang, dia pergi pusing setiap saf. Imam tua memang dia bawa kayu kan, dia betulkan, dia suruh rapat, dia suruh sekian. Tahu tapi zaman tu berapa tahun dah meninggal kot. Tua imam tua. Dia apa Jami' Syuhada dekat Sana'a tu, dia akan buat yang tu. Bila start orang dia iqamat dah, dia pun pusing. Dia pusing tengok macam mana soft dah penuh dah betul, baru dia pergi ke depan, dia takbir. Itu contohlah. Macam Nabi SAW dahulu pada sampai yang ke depan je lah, tak ada sampai ke belakang. Nabi suruh samakan soft. So jadi imam kena perintahkan perkara ni. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika, kerana perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam akan perkara itu. Wali qaulihi, dan kerana sabda baginda, sawu sufufakum, samakan saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis solah, kerana penyamaan saf termasuk daripada kesempurnaan solat. Okey, wa an Anas daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, uqimatis solatu, diiqamatkan solat. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi, lalu baginda menghadap kepada kami dengan wajah baginda. Mana dia iqamat, Nabi menghadap para sahabat, tengok para sahabat. Kemudian faqala, maka Nabi bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu, kan, luruskan akan saf kamu dan samakan barisan tadi. Fa inni arakum min wara'i dhahri, kerana aku lihat kalian daripada belakang badanku. Ini antara mukjizat Nabi SAW, baginda dapat lihat para sahabat daripada arah belakang. Tapi Nabi suruh mereka betulkan saf. Wa qala ana, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, dia kata, kana ahaduna yalzaku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, dahulunya seorang kami akan melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan kaki dia dengan kaki temannya. Ini benda yang mungkin kalau kita buka pun orang Malaysia tak buat. Kan? Saya ingatkan macam dekat kat Sudan, even dekat Yaman pun, diorang akan sentiasa rapatkan sampai last sekali kita sampai duduk iftirah tawarruk tu kan, sampai lama tak buat. Sebab rapat sangat kan, diorang akan rapat dengan kita lari dia rapat. Di sana macam Afrika sebagainya, diorang akan beramal sungguh dengan benda ni. Tapi kita kat Malaysia ni tak boleh kan. Kita rapat, orang pun pakcik tu macam lari, kita rapat dia lari kan. Dia tak boleh. Kita rapat dia lari. Dia macam rasa macam rimas. Orang perempuan biasa kes ni juga. Saya ada spy kat belakang perempuan. Dia cerita, dah isi saya lah pergi masuk masjid kadang solat, dia tengok makcik-makcik, dia panggil makcik-makcik dekat-dekat, macam tak nak datang dekat. Ada separuh tu siap seorang kat ujung. So kononnya macam dia lebih lapang dan lebih rasa khusyuk bila tak ada sentuh dengan orang. Privacy, betul. Dia rasa macam tu. Sedangkan dalam berjemaah kita kena gabung badan kita dengan orang lain. Itu maksud asas dia. Ini benda yang kita kata mungkin tak dibiasakan. Kalau kita biasakan dari kecil, saya ingat macam abang-abang kita dekat Kuartus Guru Kampung Jawa. Ni sebut tak apa tak? Nanti kan kena pula dengan Jaiz. Tak kena. Dah lama dah dah lama dah kena aim. Dia kat sana budak-budak situ. Budak-budak yang anak-anak mereka ni memang sampai sekarang kalau pergi situ, budak-budak ni akan kaki dia sentiasa rapat kat kita. Dia tak pernah tinggalkan ruang sikit pun, budak-budak tu. Budak yang kadang-kadang umur dia 7 tahun, 8 tahun kan, dah terbiasa dari kecil diajarkan, maka diorang sentiasa nak rapatkan kaki dengan jemaah yang ada kiri kanan. Ini benda yang kita kata sepatutnya menjadi amalan lah. Kita asyik buat kan jarak-jarak, memang kita kata tak bagus. Cuma kes ulang balik ketika berlaku penyakit, ijtihad berlaku, dan berlaku ketika penyakit lah. Nanti bila tak ada penyakit dan mula kurang dan sebagainya, dan alhamdulillah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan, dah telah berhenti penjarakan soft. Alhamdulillah kan. Kurang kat situ terbungkamlah orang yang mengatakan ulama-ulama di Saudi Arabia telah ikut Dajjal. Hilang, dia tak ada buang dah. Tiba-tiba jadi konsert. Tajuk baru kan. Padahal bukan ulama tu berdiri macam tu. Kan? Ada ulama tu pegang itu kan. Kan? Bukan. Dalam negara mana pun ada orang yang fajir, yang fusak, memang ada. Kita nak buat macam mana? Memang orang terutama negara-negara yang ada internet dan sebagainya kan, memang rakyat dia macam tu. Akan ada yang sukakan hiburan lebih daripada
daripada ketaatan dan takwa. Itu nak buat macam mana? Yang datang kat situ, yang dia pergi datang solat tak gambar pun. Ini sudut asal kena jaga sikit. Dan sebenarnya Saudi Arabia, kalau ikutkan sejarah, diorang kenal keadaan yang kita tengok sekarang, sibuk jaga, pakai niqab dan sebagainya kan. Sebenarnya baru lagi. Dan 30 tahun lepas naik Malik Abdul Aziz, dia naik, dialah yang menghilangkan benda-benda ni. Atuk kepada Muhammad bin Salman, bapa kepada Raja Salman. Dan dia Malik Abdul Aziz ni, dia yang hilangkan. Sebenarnya sebelum zaman dia tahun 50-an dulu kan, 40 50-an, memang dekat sana sebenarnya ada bar, ada wayang dan sebagainya, dah ada. Perempuan pakai skirt sepah. Tapi bila dia naik, dia buang benda tersebut. Jadi biasalah, memang pusingan macam tu. Kan buat macam mana? Kan takkan nak salahkan ulama juga kan. Kat Kahirah pun ada buat konsert tarian gelik, ulama Azhar buat apa? Kan, itu jaga juga kan. So dia jaga sikit bab ni. Kita ala kulihat benda ni kita kata kejadian yang terjadi, dan alhamdulillah sekarang ni sikit demi sikit kan. Kita tunggu kat Malaysia pun nak semua diisytiharkan perkara berkenaan kan. Tapi kita ikut apa ada perintah ulul amri kan. Pada tempat kita sini kat rumah sebagainya, kita solat dapat. Jangan kata kita kat luar, kalau ada ke masjid, AJK masjid tak bagi, dan tak usah lah buat, tak usah paksa diorang makan gaji. Diorang makan gaji kan, kata orang lah. Makan gaji ke? Makan gaji kan. Terpulang, tapi diorang bertugas kan, ikut arahan kerajaan. Baik. Wa yustahabu itmamus safil awwali, dan digalakkan untuk penyempurnaan saf yang awal, yang pertama. Falladhi yalihi, kemudian apa sesudahnya. Fa idza kana naqsun, bila terjadi kekurangan, falyakun fi akhiris sufuf, maka hendaklah terjadi pada akhir saf. Bukan di awal saf tapi di belakang. Kalau ada kekurangan ke tak apa, belakang tak apa, tapi depan jangan. Liqaulihi SAW, kerana sabda baginda SAW, ala tasufu kama tasuful malaikatu inda rabbiha, mengapakah tidak kalian berbaris seperti mana berbarisnya para malaikat di situ hanya. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, bagaimanakah berbarisnya para malaikat di situ hanya. Qala yutimmuna sufufal awal, mereka sempurnakan saf-saf yang awal. Wa yatarasuna fis safi, dan mereka berbaris bersama dalam satu saf. Mereka akan buat macam tu, sempurnakan yang awal sebelum yang berikutnya. Okey. Kemudian yang keempat, yang terakhir, antara perkara yang tambahan, solatul munfaridah khalfas safi. Ini tadi soalan kan, solat seorang di belakang saf. Okey. Solatul munfaridah khalfas safi, solat seorang yang berseorangan, solat orang yang berseorangan di belakang saf. Means that saf ada, di belakang saf dia seorang-seorang solat. Dia kata la tasihu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas safi, tidak sah solat seorang lelaki secara bersendirian, berseorangan di belakang saf. Sengajalah tadi macam kita sebutkan tadi kan. Okey, liqaulihi, kan sabda baginda SAW, la salata lil munfaridi khalfas safi, jangan, tiada solat. Ni lafaz riwayat ni, tiada solat. Lafaz ini lafaz Ahmad. Okey. Pasal tu ada khilaf tu. Lafaz dia bukan lafaz yang ni. Kalau dia kata lafaz yang dalam yang sahih, yang Nabi kata la yusalliyan ahadakum khalfas safi munfaridan, janganlah solat seorang kamu di belakang saf secara bersendirian, tanpa kata tiada solat. Tapi siapa yang pegang lafaz ni kan, semua ulama mazhab Hambali, dia orang akan kata tak sah solat orang tu sengaja solat belakang saf bersendirian. Tak sah dia kata. Sebab Nabi kata la solata, tiada solat li munfaridi, bagi orang bersendirian khalfas safi, di belakang saf. Wa ra'a Rasulullah SAW rajulan yusalli wahdahu khalfas safi, dan telah melihat Rasulullah SAW seorang lelaki solat bersendirian di belakang saf. Fa amarahu an yu'idas solah, maka baginda perintah dia untuk ulang balik solat. Ini pun keluar dalam Ahmad juga kan. Ni benda ni dipercanggahkan. So dalam kes ni sebagian para ulama kata makruh. Yep. Betul. Dia tak ada masalah, dia yang sengaja sebenarnya. Tajuk asal kalau sengaja, dan tidak ada sebenarnya mesti anda tarik orang depan pergi belakang. Syekh Albani rahimahullah sendiri pun dia kata orang tu dah dapat soh pertama, soh atas, kau tarik ke belakang apa hal? Tak apalah. Ya, mana sengaja. Pasal kes ni kalau timbul sengaja ni jadi kes lah, dia bukan duduk belakang sana belakang sini, macam kes yang Abang Gila Isim tu lah. Abang Gila Isim tu dia sengaja. Bahkan depan dia pintu tau. Pintu sliding depan dia. Dia solat kat situ, kat bucu. Mereka kita semua orang lelaki kat sini, lepas tu perempuan ada tabir, dekat tabir perempuan tu, kat depan tu dia akan solat.
Orang kata sebab apa, tapi ya ikut tarekat lah tu. Baik. Jadi dia solat kat situ sengaja. Saya nak cakap dengan dia tapi tak sempat. Tiap kali lepas solat dia hilang. Habis solat dia hilang. Bukan wali ulang balik. Bukan wali tapi dia hilang. Sekejap lagi asar kan datang balik. Ada solat belakang tu. Dia pakai headphone. Dia pakai macam ni, headphone besar tu. Dia solat belakang. Itu yang sengaja bang. Kalau dia kata orang tu memang dah cukup soft, saya tengok ada tradisi tarik orang depan. Itu bukan dari sunnah. Perbuatan tarik orang depan tu hatta Imam Syalbani rahimahullah, beliau sendiri pun kata kenapa kau nak tarik? Terutama kalau orang terdapat soft pertama. Kau nak tarik macam mana? Orang terdapat soft pertama kita tarik ke belakang. Apa masalah kan? Ya dah tarik belakang imam. Bukan masalah lagi. Ada jadi kes yang saya tengok dalam video tu apa? Kawan tu tarik, dia tarik belakang, dia masuk, kawan tu pukul. Ada video lawak kot dia buat. Kan dia tarik kawan tu ke belakang, dia pergi masuk tempat kawan tu. Kawan tu pusing belakang, pelepang kata kan. Wallahu alam. Okey baik. Mata sendiri lah tak apa. Dia bukan sengaja. Baik asal masalah larangan ini bagi yang sengaja. Bagi orang yang tak sengaja, memang masuk soft, memang dah penuh. Dia solat situ, tak ada masalah. Tidak menjadi masalah. Tak ada termasuk dalam larangan tadi. Tidak termasuk dalam larangan sebut. Sebab kita macam ni. Bila larangan Nabi SAW ni kita kena faham. Masalah apa macam kes puasa hari Sabtu, puasa Jumaat yang kita banyak kali kita dengar kan. Larangan tersebut ada sebab dia. Pada keadaan yang sengaja pilih hari Sabtu. Adapun kalau terkena puasa dia hari Sabtu, kena selang-selang seli, terkena Sabtu. Dia puasa Khamis, Jumaat tak puasa, Sabtu puasa, kemudian Ahad tak puasa, dia puasa balik. So tak ada masalah. Basic dia adalah masalah sengaja untuk melaksanakan perkara tersebut sedemikian. Barulah jadi hukum. Okey? Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita masuk bab ke-9, solat ahlul a'dzar, solat orang dalam keadaan keuzuran, sama ada musafir atau sakit dan sebagainya lah. Ini kita bincangkan nanti insyaAllah. Baik. Dah pukul 11, tak ada soalan. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.